Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebuah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah berutusan tahniah kepada Kebuah Dulia Maha Mulia Raja Abdullah II Ibni Al-Husin, Raja Jordan dan semua ahli kerabat diraja serta kerajaan dan juga rakyat Jordan bersempena dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebuah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat ke Majlis Tamat Pengajian Program Diploma Antarabangsa Baccalaureate IB Sekolah Antarabangsa Brunei ISB. Majlis berlangsung malam tadi di Royal Baksha, Tarindak di Polo Jerudong. Anak anda Dulian Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim antara pelajar tahun 13 2025 yang menamatkan pengajian dan menerima anugerah pencapaian cemerlang akademik dalam sukan, latihan dan sains kesihatan, ekonomi, geografi dan bahasa Melayu. Berangkat sama anak-anda Dulian Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmad bin Pihin Orang Kaya Laila Setia Bakti Diraja, Datuk Laila Utama Haji Awang Isa, Pengerusi Lembaga ISB dan Dominic Morley, Pengetua Eksekutif ISB. Dalam sembah alu-aluan, Pengetua Eksekutif ISB antara lain menyentuh peluang memulakan pengajian di universiti bagi para graduan. You should always feel proud of yourself as an ISB and an IB graduate. Pengerusi lembaga ISB dalam sembah alu-aluan antara lain mengongsikan pencapaian IB secara konsisten melebihi purata dunia setiap tahun. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dalam sabda mewakili graduan antara lain mengongsikan pengalaman sepanjang pengajian di ISB. So thank you to everyone who has helped and supported us in our long school careers, our teachers, school leaders and community, our family members, and most important of all, our beloved parents who are very, very proud of us, the graduating class of 2025. Congratulations to all my fellow IB graduates. ...193 pegawai dan kaki tangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama. Penyampaian pingat tersebut adalah sempena Hari Keputeraan Kebuah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78 tahun. Majlis berlangsung petang kemarin di Jabatan Perdana Menteri. Penyampaian pingat disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jara Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Pengurniaan pingat tersebut diharap akan menyuntik semangat para penerima untuk memberikan perkhidmatan dengan lebih cemerlang
pada masa akan datang. Dayang Soleh binti Ibrahim. Negara Brunei Darussalam akan melabur dan mengembangkan akses saksama kepada penjagaan kesihatan asasi. Sebagai langkah ke hadapan, negara akan terus memanfaatkan teknologi dan data untuk memperolehi hasil kesihatan penduduk lebih baik, memperkukuh kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan merentasi sektor awam, swasta dan masyarakat, serta menegakkan prinsip kesihatan adalah tanggungjawab bersama. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh Menteri Kesihatan semasa menghadiri program persidangan meja bulat tahunan kesihatan baru-baru ini di Geneva, Switzerland. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar juga mengongsikan kepentingan transformasi teknologi digital seperti Bru Health 5.0 sebagai penyelesaian praktikal untuk merapatkan jurang akses kesihatan yang kos-efektif untuk mencapai komuniti terpinggir serta boleh menyokong inisiatif-inisiatif kesihatan penduduk dengan memanfaatkan data dan platform digital untuk meningkatkan penjagaan pencegahan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit termasuk kempen-kempen pencegahan dan pemeriksaan kesihatan, penggunaan telehealth serta pemantauan jarak jauh. Program persidangan meja bulat bertujuan untuk menghimpunkan pemimpin-pemimpin global dalam mempercepatkan inovasi kuasa kecerdasan buatan, kerjasama dasar serantau dan memperkukuh kerjasama awam swasta untuk memajukan akses kesihatan yang saksama dan mengurangkan risiko kesihatan global. Penyertaan ini mengukuhkan komitmen negara dalam kerjasama antarabangsa dan inovasi kesihatan yang berlandaskan ekuiti dan keterangkuman. 20 peserta belia dari negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura menyertai projek memperkasa pantun Nusantara keempat yang diungkayahkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka selaku Sekretariat Mastera Brunei Darussalam. Perasmian projek berlangsung kemarin di Dewan Bahasa dan Pustaka, Berakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Juga hadir Dr. Siti Nur Khalbi binti Haji Wasal Felah, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan seminar pantun Mastera dengan pembentangan bertajuk Memperkasa Pantun Nusantara. Untuk membicarakan. Jadi saya Seminar Pantun Mastera turut diisi dengan pembentangan yang menggariskan pantun sebagai bentuk puisi lama khas Melayu dengan pola ABAB, berima dan santun. Ia juga merupakan bahagian dari sastra lisan kolektif di Nusantara digunakan dalam konteks sosial seperti hiburan, pendidikan dan diplomasi. Seminar Pantun Mastera diteruskan petang kemarin dengan pembentangan 2 kertas kerja. Kertas kerja pertama menyentuh kepentingan sampiran dalam pantun yang mempunyai hubungan tidak boleh dipisahkan sebagai satu seni tuturan orang-orang Melayu, manakala kertas kerja kedua memberi huraian khusus pada pantun-pantun dalam lagu agar lebih difahami dan meningkatkan penghargaan yang jauh lebih mendalam. Awang Ahmad Dasuki Kushairi bin Roslani muncul juara pertandingan peringkat akhir Bintang Kecil 2025 Anjuran Jabatan Radio Televisyen Brunei RTB. Pertandingan berlangsung malam tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri. Tempat kedua dan ketiga disandang oleh Awang Muhammad Lutfi Akil bin Muhammad Adam dan Dayang Nur Azalia Zulaiha binti Muhammad Azimin.
Sementara Awang Muhammad Faik Rifki bin Ruzaimi memenangi kategori persembahan terbaik. Juga hadir Pengiran Haji Ismail bin Pengiran Haji Muhammad Kifli, pemangku pengarah RTB. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa melalui Fakulti Undang-Undang Sultan Haji Hassanah Bolkiah mengadakan majlis makan malam undang-undang tahunan malam tadi di Bandar Seri Begawan. Majlis merupakan program wajib bagi mahasiswa Yunisa tahun 3 dan tahun 5 program Sarjana Muda Undang-Undang dan Sarjana Muda Perundangan Syariah. Hadir Yang Arif Dato' Seri Setia, Awang Haji Muhammad Zaimi bin Haji Talib, panel tetap Hakim Mahkamah Rayuan Syariah. Juga hadir Dato' Seri Setia Dr. Haji Nora Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa. Majlis turut disertai oleh para wakil agensi perundangan dan jabatan kerajaan. Majlis sebagai platform bagi para mahasiswa berinteraksi, berkongsi pengalaman dan perspektif tentang isu-isu perundangan serta mempelajari kemahiran sebelum menceburi profesion guaman. Cuba macam dekat-dekat sikit. Cuba mana tu kedengaran cerita diorang. Negara Brunei Darussalam terus mencipta kejayaan di persada antarabangsa apabila dua buah sekolah berjaya merangkul kejohanan serta menerima anugerah dalam pertandingan Anugerah Kecemerlangan Projek Pelajar Antarabangsa 2025 di Hajai, Thailand baru-baru ini. 14 pelajar mewakili Sekolah Rendah Pengiran Kesumanegara Bukit Beruang, Sekolah Menengah Saidina Abu Bakar, Sekolah Menengah Saidina Ali dan Sekolah Menengah Perdana Wazir. Sekolah Rendah Pengiran Kesumanegara Bukit Beruang menjuarai kategori Sains Sosial peringkat rendah atas dengan projek Lakastah Membaca. Sementara Sekolah Menengah Saidina Ali menerima penghargaan khas dalam kategori Sains Sosial peringkat menengah atas bagi projek Minda Kuat bagi Kejayaan Akademik. Persiapan awal memang dari Brunei, pelatihan yang memang secara konsisten. Jadi di sana kami sebagai guru pembimbing memastikan yang pelajar-pelajar ni masih ingat dengan perisian yang akan mereka sampaikan. It took us 5 to 6 months and it's called Lakastah Membaca. So we presented in front of many judges and Alhamdulillah we won because our presentation was amazing and good and we worked so hard to do this. Our presentation is about how stress, anxiety and depression affects students' ability to perform academically. Malam munajat bukan hanya saat untuk memohon keampunan tetapi juga waktu terbaik untuk meraih impian. Impian yang disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya dibina dengan usaha tetapi juga dengan doa, tawakal dan kesabaran. Ia antara yang dikongsikan dalam motivasi ilmiah semasa malam munajat ke-184 secara maya anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama malam tadi. Acara disemarakkan dengan penyertaan para tenaga pengajar dan warga Al-Hufaz Management, ahli jawatankuasa takmir dan jemaah dari beberapa buah masjid termasuk surau dan balai ibadat di seluruh negara. Laporan dari Tanah Suci, 262 rombongan pertama bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam kini berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Ketibaan rombongan disambut oleh Pengiran Haji Haslin bin Pengiran Haji Ali, pemangku penolong pengarah urusan haji, selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam di Arab Saudi. Juga hadir Dr. Awang Haji Aziman bin Pihin Orang Kaya Maharaja Kerna, Datuk Paduka Seri Haji Yaakob, Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Perubatan. Sementara itu, bagi persediaan sebelum bergerak ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, para bakal jemaah haji negara Brunei Darussalam yang mengikuti pakej Darussalam Services Sendirian Berhad
mengikuti sesi taklimat. Sesi berlangsung di Madin Al-Rauda, Madinah. Taklimat meliputi dari segi aspek keselamatan, tata cara ketika berada di Masjidil Haram serta undang-undang yang perlu dipatuhi. Taklimat diberikan oleh Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, Pentadbiran dan Perubatan di Madinah. Rombongan dijangka berlepas menuju Kota Suci Mekah hari ini. Kaedah penyembelihan menurut hukum syarak diterapkan semasa bengkel penyembelihan secara Islam. Bengkel diungkayahkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Imarah dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah. Bengkel juga bertujuan menambah ilmu pengetahuan dan kefahaman mengenai ibadat korban. Penyampaian sijil kepada 75 peserta disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Bengkel diadakan di Masjid Rashidah Saadatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Padan Kuala Belait mengungkayahkan bengkel menghalusi dan tadabbur surah Al-Fatihah bagi jemaah masjid berkenaan. Bengkel diadakan di masjid berkenaan. Bengkel dihadiri oleh para jemaah muslimah masjid dan belia di daerah berkenaan. Para peserta antara lain dibimbing mengenai cara sebutan huruf-huruf Al-Quran dan latihan praktikal bacaan surah Al-Fatihah dengan betul dan tepat. Projek tambahan bangunan Masjid Kampung Kupang daerah Tutong telah siap sepenuhnya setelah ditutup sementara sejak 1 Februari 2025. Projek tersebut dibiayai sepenuhnya menggunakan peruntukan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan jumlah lebih RM1,129,000. Masjid ini telah dibuka semula bagi menunaikan sembahyang fardu 5 waktu, sembahyang fardu Jumaat dan sembahyang sunat hari raya serta kegiatan takmir masjid bermula Rabu lalu.